Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita berada di 10 ketiga Ramadan. Telah masuk beberapa hari 10 ketiga Ramadan. Hari ini hari yang ke-24. Mudah-mudahan kita semua masih lagi bersemangat seperti mana awalnya Ramadan. Bersemangat ketika di awal Ramadan, dan hari ini kita juga bersemangat seperti mana awalnya dahulu. Sidang penonton yang dirahmati Allah, di 10 terakhir ini apa yang kita kejar? Kerana masa kita semakin suntuk. Kalau 24 hari bulan hari ini, kita hanya ada masa kemungkinan 5 hari, kemungkinan 6 hari baki yang tinggal untuk kita untuk direbut, khususnya di bulan Ramadan. Apa yang kita perlu lakukan ialah amalan-amalan yang dikhususkan untuk 10 terakhir Ramadan, yang dilipat gandakan oleh para salafus salih terdahulu, iaitu memperbanyakkan lagi bacaan, membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Banyakkan membaca. Tapi biasa kita di hujung-hujung ni, kita dah silap-silap akhir bulan, kita dah di masa kecederaan. Main pun dah tak bersemangat kerana dah tercedera. 20 hari dah berlalu, sekarang kita dah mungkin semangat makin kurang. Maka hari ini kita kena tanam balik dalam diri kita bahawa peluang yang ada di 10 terakhir ini lebih besar daripada yang telah berlalu. Kemungkinan kita masih lagi belum bertemu dengan Lailatul Qadar. Kemungkinan. Maka kita kenalah berusaha supaya Lailatul Qadar yang mungkin akan datang itu adalah menjadi habuan untuk kita semua. Perbanyakkan membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Perbanyakkan zikir. Banyak zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Ada zikir pagi, ada zikir petang, ada zikir selepas solat, ada zikir yang biasa. Antaranya yang diajar oleh Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, satu hadis yang cukup masyhur, iaitu kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdihi habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuan-tuan boleh amalkan, boleh hafal terus. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang cukup ringan pada lidah untuk menyebutnya, tetapi berat pada timbangan. Timbangan di mana? Di mahsyar. Dan disukai kedua-dua kalimah ini oleh Ar-Rahman, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Lazimkan diri kita subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sambil memandu, sambil kakak-kakak, makcik-makcik dekat dapur sambil masak tu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil kita membersih halaman rumah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita boleh lazimkan lidah kita. Dan kalau kita amalkan, kebiasaannya lidah kita akan terbiasa dengan sendiri. Ada je masa kosong, lidah kita akan terus melafazkan kalimahnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitu juga dengan zikir pagi, azkar sabah. Begitu juga dengan zikir petang. Ini adalah amalan-amalan yang boleh kita perbiasakan di bulan Ramadan ini, insya-Allah akan menjadi satu rutin yang akan menjadi kebiasaan kita di selepas Ramadan. Ketiganya, kita harus memperbanyakkan istighfar. Perbanyakkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Perbanyakkan, ringankan lidah kita untuk beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini juga yang kita sebut dalam bahasa mudahnya bertaubat, taubat kepada Allah. Tetapi ada juga yang kita perlu lakukan taubat secara khusus, taubat kepada dosa-dosa besar yang kita pernah lakukan. Taubat dengan menyebut, dengan tidak ingin mengulangnya lagi, membenci perbuatan tersebut. Taubat dengan bersungguh-sungguh. Lakukanlah
di malam-malam ataupun di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, kerana masa kita semakin singkat. Melakukan solat-solat sunat menjadikan kebiasaan. Biasa kalau kita lihat hari ini pun sudah jadi satu kebiasaan di masjid-masjid. Kalau tuan-tuan pernah pergi menyambut 10 Ramadan di Tanah Haram, Makkah dan Madinah, biasanya selepas 20 rakaat imam tidak akan mengakhiri witir, tidak mengakhiri tarawih tersebut dengan witir, tetapi ditangguhkan selepas 20 rakaat, kemudian disambung lagi selepas tengah malam dengan 10 rakaat qiyam campur dengan 3 witir. Jadi malam itu, malam 10 terakhir, kebiasaannya di Masjidil Haram, Makkah dan Madinah, mereka akan solat 33 rakaat. Kita juga boleh buat di sini, walaupun tak mampu sampai 33 rakaat, tidak sepanjang qiyam berada di Makkah dan Madinah, kita boleh buat. Kita tangguhkan witir, khususnya di 10 terakhir ini. Kita bangun awal sedikit untuk sahur, kemudian kita solat tahajud, kita solat sunat yang lain, kemudian kita akhirkan witir, kemudian kita bersahur, dan kalau kita mampu untuk pergi ke Masjid Surau, kita teruskan, kemudian solat sunat sebelum subuh dan solat subuh berjamaah. Kalau tak mampu ke surau masjid, kita lakukan di rumah. Kepada kakak-kakak, makcik-makcik, paksa suami itu jadi imam solat subuh. Suruh mereka jadi imam untuk solat subuh, mengimamkan keluarga. Yang seterusnya, kalau kita mampu, kalau dibenarkan dan kita ada peluang, maka beriktikaflah di masjid. Sehingga kan fuqaha bincang di dalam mazhab Hanafi khususnya, dibenarkan kepada orang perempuan, ada qaul dalam mazhab Hanafi membenarkan perempuan beriktikaf di tempat yang dijadikan tempat solat di rumahnya. Ini untuk perempuannya, lelaki tak lah. Itu pandangan salah satu daripada pandangan yang ada dalam mazhab Hanafi. Apa yang saya nak sebut di sini ialah iktikaf itu adalah satu perkara yang amat-amat digalakkan. Kemudian perbanyakkan sedekah. Sedekah di bulan Ramadan. Kalau kita bayangkan, kalau malam Lailatul Qadar itu kita bersedekah, gandaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kena pandai. Ini dipanggil smart beribadat, smart bersedekah. Dia bersedekah tapi dia plan. Malam-malam 10 akhir ni dia bahagikan. Satu malam dia sedekah berapa, satu malam dia sedekah berapa, satu malam sedekah. Dia tak buat satu kali je. Jadi dia pecahkan kepada malam-malam. Mudah-mudahan satu malam tu kena pada malam Lailatul Qadar, dan yang akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 1000 bulan. Kemudian kita dianjurkan untuk memperbanyakkan doa, iaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Anni diri aku, kalau ramai-ramai anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini maha pengampun dan suka kepada memberi ampun, maka ampunkanlah dosa aku ataupun ampunkanlah dosa kami. Jadi ini antara benda-benda yang kita wajar untuk jadikan checklist dan kita lakukan di bulan yang berbaki ini. Mudah-mudahan kita akan dapat merebut peluang-peluang yang semakin meninggalkan kita ini, dan seterusnya selepas 29 ataupun 30 Ramadan ini kita dapat meneruskan rutin-rutin ini dan menjadi suatu kebiasaan kepada diri kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.